Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita teruskan dengan kuliah yang berikutnya dalam kitab Syarhus Sunnah karangan Imam Al-Barbahari rahimahullah, wafat pada tahun 329 Hijrah. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pada kali ini, pada pagi ini kita akan baca perkara yang seterusnya. Kita boleh buka halaman, kalau dalam buku yang ada di tangan saya ini, buku 171, atau perkara yang ke-50. Ya, kita lihat perkara yang ke-50. Baik, kita lihat, berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, segala athar yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang tidak mampu dicerna oleh akalmu, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hati para hamba di antara dua jari jemari dari jari jemari Allah, dan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia, ya. Dan baginda, ya, sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah turun pada hari Arafah, dan Allah juga turun pada hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, terus menerus dilempar ke dalam neraka Jahannam hingga Allah meletakkan telapak kakinya. Dan dalam hadis Qudsi, Allah berfirman kepada hambanya, jika engkau mendekat kepadaku, atau jika engkau mendekatiku dengan berjalan, maka aku akan mendekatimu dengan berlari-lari anak. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah turun pada hari Arafah. Ini ulangannya. Juga Nabi SAW bersabda, Allah menciptakan Adam dalam bentuknya, ya. Dan Nabi SAW juga bersabda, saya melihat Tuhanku dalam bentuk yang paling indah. Masih banyak hadis-hadis yang serupa dengan itu, maka hendaknya anda cukup tu tak yalah, menerima, membenarkan dan tafwid, yakni menyerahkan, serta rela atau redha, kata tepatnya redha lah, dan redha rela sama kan? Redha mana rela? Tak kan? Saya ingat lain lah. Janganlah nanti lain. Bunyi macam sama kan? Perkataan dia pun dekat-dekat. Rela, redha. Tapi rela ni lain. Volunteer kan? Okey. Jadi bukan redha. Serta redha tanpa menafsirkan dengan hawa nafsu, kerana mengimaninya hukumnya wajib. Barang siapa menafsirkan dengan hawa nafsu atau menolak, yakni nas-nas seperti di atas seperti tadi, ia termasuk kelompok Jahmiyah, ya. Kita lihat perkara yang ke-50 ni, dia membincangkan tentang satu permasalahan yang mungkin agak berat bagi setengah kita, kerana dia membabitkan tentang apa yang diistilahkan oleh sebahagian ulama sebagai ayat-ayat mutasyabihat, ya. Apa artinya ayat mutasyabihat? Ayat-ayat yang seolah-olah menampakkan sifat dan perbuatan Allah seperti makhluk, ya. Kalau kita tengok ayat semua nas-nas hadis yang disebutkan oleh penulis, semua menjurus kepada sifat-sifat
dan perbuatan Allah yang seolah-olah menyerupai sifat makhluk, sifat perbuatan makhluk, manusia atau yang lain, ya. Jadi di sini kita mengatakan, ya, ini kadang-kadang syubhat seperti ini sentiasa dibangkitkan oleh golongan-golongan yang menyimpang, ya, golongan-golongan ahli kalam secara khasnya, ya, termasuk di kalangan masyarakat, ya. Berkenaan tentang nas-nas yang menjurus kepada sifat dan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita menegaskan bahawa sifat-sifat ini perlu ditetapkan seperti mana ia dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya, ya, atas zahirnya, ya, ditetapkan seperti mana maksud zahirnya, kerana itu perkataan yang dipilih oleh Allah atau Rasulullah, ya. Salatullah. Jangan kita memasukkan akal kita, ya. Jangan kita cuba nak memahami nas-nas ini dengan akal kita yang cetek dan dangkal, sehingga kita mengatakan bahawa nas atau hadis ini tidak layak bagi Allah, ya. Jangan sampai kita, bila kita lihat nas-nas tentang sifat dan perbuatan Allah, yang mana zahirnya pula kita kata ini nampak macam sifat atau perbuatan manusia sama, ya, maka ini tidak layak bagi Allah, kita kata. Allah dah kata macam tu, atau Rasulullah dah menyebut tentang Allah seperti itu. Lalu kita nak cuba faham dengan akal kita dan kita buat kesimpulan ini tak layak bagi Allah. Sebenarnya ini adalah satu perkataan, ucapan daripada kita yang sangat tidak wajar, sangat tidak patut. Bahkan kita telah bertindak biadab dengan Allah dan Rasulnya, sehingga kita kata bahawa zahir nas ini tidak layak bagi Allah, ya, maka maksud zahirnya perlu diubah, atau istilah yang mereka guna perlu ditakwil, yang mana hakikatnya perbuatan mereka adalah mereka menyelewengkan, mereka selewengkan maksud nas Al-Quran atau hadis Nabi itu atas dasar bahawa dia menyerupai, ya, sifat ataupun perbuatan makhluk atau manusia, sebagaimana yang menjadi pegangan golongan yang menafikan sifat-sifat Allah, ya. Mereka sebenarnya menafikan sifat-sifat Allah daripada kalangan golongan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Maka mereka ini adalah golongan yang menafikan sifat-sifat dan perbuatan Allah. Mereka nafikan sebenarnya, atau apa yang diistilahkan sebagai Al-Mu'attilah. Mereka sebenarnya golongan yang menafikan sifat Allah, ya, atas alasan tanzih. Tanzih kata apa? Mensucikan. Barakallahu fiik. Atas alasan mereka nak mensucikan Allah, nak memelihara Allah daripada sifat-sifat yang menyerupai manusia. Nah, itu saya kata perbincangan ni dia agak terperinci sikit, jadi mungkin, ya, mungkin susah untuk nak difahami oleh sebahagian daripada kita. Tetapi ini perbincangan yang dibangkitkan oleh sebahagian kelompok daripada kalangan masyarakat, ya. Maka mereka atas alasan nak mensucikan Allah, nak memelihara Allah daripada sifat-sifat makhluk, akhirnya nampak macam tujuan tu baik. Memang kita perlu memelihara sifat-sifat Allah, mensucikan Allah daripada apa juga sifat kekurangan, ya, dan kecacatan. Tetapi pendekatan mereka pada asalnya kita tak nafikan itu baik. Bahkan itu juga pendekatan kita.
Tetapi akhirnya mereka sehingga menafikan sama sekali sifat-sifat Allah, atau mereka tetapkan perkataan itu tetapi maksudnya mereka selewengkan, seperti mana pendekatan Asy'ariyah dan Maturidiyah, ya. Maka akhirnya kedua-dua golongan yang menafikan sifat-sifat Allah ataupun golongan yang menetapkan sifat-sifat Allah dengan menyamakannya dengan manusia, musyabbihah atau mumathilah, sama ada dinafikan atau ditetapkan dengan memahami bahawa ini sama dengan sifat manusia. Kedua-dua golongan ini sesat, ya. Pemahaman mereka batil. Adapun pendekatan dan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar, ya, seperti mana yang menjadi pegangan generasi awal Islam dahulu daripada kalangan sahabat dan 3 generasi awal Islam dahulu, mereka, pendekatan mereka adalah pertengahan, ya, antara kedua golongan tadi. Maka mereka menetapkan, mereka tak nafikan, mereka tidak menolak, mereka tetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sejajar dengan kebesaran dan keagungan Allah. Mereka tetapkan, mereka kekalkan nas-nas dan hadis-hadis itu seperti mana zahirnya. Tetapi dalam masa yang sama mereka nafikan sebarang penyerupaan ataupun persamaan dengan makhluk, sebarang penyamaan dan persamaan dengan manusia, ya. Maka mereka tidak menafikan mahupun menetapkan dengan menyamakan dengan manusia, kerana kedua pendekatan ini salah. Mereka tetapkan, tetapi dalam masa yang sama mereka menafikan persamaan Allah dengan makhluk, ya. Dan inilah adalah pendekatan yang benar dan yang sahih, ya. Kerana firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat yang 11 yang menjadi kaedah sepatutnya. Ayat Al-Quran ni umat Islam baca sejak zaman berzaman, tetapi betapa ramai yang menghayati atau yang mendapat hidayah, petunjuk tentang ertinya yang benar. Allah kata laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengannya. Maka perkataan ini menafikan persamaan Allah dengan makhluk, ya. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama sepertinya, wa huwas samiul basir, dan dialah yang mendengar dan melihat. Kita lihat Allah menafikan, lalu dalam jumlah yang berikutnya Allah menetapkan 2 sifat di situ, mendengar dan melihat. Sedangkan kalau kita lihat, kalau kita nak lihat daripada sudut golongan yang menafikan sifat-sifat Allah, kedua sifat yang Allah tetapkan, mendengar dan melihat, itu juga adalah sifat makhluk, juga sifat manusia. Manusia mendengar, manusia melihat. Jadi adakah ini bererti bahawa bila Allah kata dia mendengar dan melihat, adakah di sini persamaan antara sifat Allah dan makhluk? Dengan mengatakan bahawa sifat Allah mendengar dan makhluk ini sama dengan manusia, maka perlu dinafikan. Maka kita mengatakan bahawa Allah tidak mendengar dan Allah tidak melihat, ya. Seperti mana pendekatan sebahagian kelompok ahli kalam. Maka ini jelas satu yang bertentangan dengan apa yang Allah tetapkan dalam ayat surah Asy-Syura ayat 11 tadi, bahawa tidak ada yang serupa dengannya, dan Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Allah menafikan, dan dalam masa yang sama Allah menetapkan 2 sifat tadi, di samping sifat-sifat yang lain dalam ayat-ayat lain atau hadis-hadis yang lain. Dan seperti mana pendekatan kita dalam ayat ini, pendekatan Asy'ariyah pun macam tu juga. Mereka tetapkan bahawa Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Asy'ariyah ni dilain dengan Jahmiyah atau Mu'tazilah. Jahmiyah dinafikan terus, Allah Maha melihat dan Maha melihat, mendengar dinafikan. Mereka kata Allah tak dengar, Allah tak lihat, ya. Asy'ariyah mereka tetapkan, ya, tetapi dengan sedikit takwilan, ya. Maka kita kata
Seperti mana yang kamu tetapkan sifat mendengar dan melihat bagi Allah, maka sebenarnya sepatutnya begitu juga pendekatan kamu dengan sifat-sifat yang lain. Dia tetapkan sifat-sifat Allah itu sejajar dengan keagungan dan kebesaran Allah, tanpa sebarang penyamaan dengan manusia atau makhluk, ya. Tetapi perkara ni, percaya atau tidak, mudah kan? Mudah. Percaya atau tidak, sehingga ke hari ini ramai masyarakat, jangan cerita orang awam, penceramah atau ustaz-ustaz atau syekh-syekh, terus keliru masalah ini. Maka mereka kata sifat-sifat Allah perlu ditakwil. Yang mana yang sama macam manusia dengan makhluk perlu ditakwil. Kalau tidak, kita telah menyamakan Allah dengan makhluk. Satu dakwaan yang seolah-olah bukan dilemparkan kepada golongan yang mereka istilahkan sebagai Wahabi atau yang lain. Sebenarnya dakwaan itu, percaya atau tidak, tanpa mereka sedar, apabila mereka kata sekiranya kita tetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah seperti mana yang dinyatakan dalam Al-Quran dan Hadis, kalau kita tetapkan, maknanya kita telah samakan Allah dengan makhluk. Dakwaan ini sebenarnya tertuju kepada Allah dan Rasulullah secara utama, kerana Allah yang kata macam tu. Adakah kita nak kata bahawa Allah menyamakan dirinya dengan makhluk? Kerana Allah yang memilih perkataan itu. Allah yang memilih perkataan yang seolah-olah sama macam makhluk. Allah yang pilih. Atau Rasulullah yang menyebutkan hadis yang seolah-olah sama dengan makhluk. Adakah Allah dan Rasulullah menyamakan Allah menyamakan dirinya dengan makhluk? Sudah tentu tidak, ya. Kerana Allah lebih tahu tentang maksud perkataan itu daripada kamu. Dan Allah dengan sengaja memilih perkataan itu. Adakah di sini kita nak kata Allah sengaja nak mengelirukan manusia? Allah sengaja nak dajar kita supaya kita jadi pening? Maha suci Allah daripada apa juga sifat-sifat yang tidak layak dan tidak patut. Maka di sini persoalan, kenapa Allah memilih perkataan-perkataan wajah, tangan, kaki, suka, ketawa, redha, gembira? Kenapa Allah pilih perkataan-perkataan ini sedangkan zahirnya seolah-olah sama dengan manusia? Kenapa Allah dengan sengaja, seolah-olah sengaja nak kelirukan kita sehingga menimbulkan perbalahan dan perselisihan? Ya, barakallahu fiik. Maka di sini kita kata kita perlu kekalkan perkataan itu seperti mana zahirnya. Bahkan kita memahami seperti mana zahirnya. Kerana Allah kalau inginkan perkataan wajah itu, wajah Allah maksudnya zat Allah. Kenapa Allah tidak memilih sahaja perkataan zat Allah? Habis cerita. Kalau Allah nak maksudkan dengan tangan Allah seperti dengan erti nikmat Allah, kenapa Allah tak pilih je perkataan nikmat? Habis cerita. Buat apa pening sampai beratus-ratus tahun sampai ke hari ini? Maka ini semua petunjuk jelas bahawa Allah memang sengaja pilih perkataan itu. Kenapa? Kerana itu yang dimaksudkan, ya. Maka kerana itu pendekatan Ahlus Sunnah, mereka kata, mereka menetapkan perkataan-perkataan itu, nama-nama dan sifat-sifat Allah itu seperti mana zahirnya, tetapi maknanya difahami dengan apa yang layak dan agung bagi Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kita lihat dalam contoh-contoh yang dibawa oleh Imam Al-Barbahari, hati manusia, ya, hati para hamba di antara dua jari jemari dari jari jemari Allah. Macam mana? Di situ yang dimaksudkan ialah ditetapkan jari jemari bagi Allah. Allah ada jari jemari, seperti mana Allah ada tangan. Oh, ini perkataan ni kalau disebut kat kalau disebut kat golongan Asy'ariyah, wah, meletup masjid tu. Kamu ni mentashbihkan Allah dengan manusia. Kata Allah ada jari jemari. Kita kata bertenang. Bayangkan sahaja Rasulullah menyebutnya. Kerana Rasulullah yang menyebut perkataan ini. Rasulullah yang menyebutkan hadis ni. Saya ingat kalau
tak payahlah. Kalau tu tak payahlah. Ya. Tapi kita lihat Rasulullah menggunakan perkataan itu, jari jemari, ya, di antara jari jemari Allah, ya. Maka kita terapkan jari jemari bagi Allah, tetapkan. Tetapi dari segi pemahaman, sama sekali jari jemari Allah bukan seperti manusia. Maha suci Allah, kita memelihara Allah, kita mensucikan Allah. Jari jemari Allah, apa yang layak dengan keagungan dan kebesaran Allah. Apa susahnya nak faham? Mudah, sangat mudah. Tetapi gara-gara mereka tidak ikut petunjuk, ya, yang betul, mereka memilih untuk menggunakan akal dan meninggalkan wahyu, itu jadinya. Dia tak mahu menyerupai, dia merupai. Sebenarnya betul, ya, mereka lari daripada menyerupakan Allah daripada makhluk, tetapi sebenarnya akhirnya mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Percaya atau tidak? Itu kalau kita bincang lebih lanjut lah. Kita lihat, sesungguhnya Allah Tabaraka Ta'ala turun ke langit dunia. Ini dalam hadis yang kita dah baca tadi, tentang kelebihan qiyamul lail di akhir malam, kerana itu adalah waktu mustajab. Itu adalah waktu di mana Allah kata, siapa yang nak berdoa kepadaku maka aku perkenankan, siapa yang nak minta daripada aku maka aku beri, dan siapa yang nak meminta pengampunan daripada aku maka aku ampunkan. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah Allah turun ke langit dunia, maka kita beriman dengannya. Apa susah? Sejajar dengan kebesaran dan keagungan Allah. Maka jangan kita kata, macam mana pula Allah turun ke langit dunia? Kamu ni tengok ya, bumi ni bulat tau, matahari kat sini. Maka kalau siang kat sini, malam kat sana. Maka sebenarnya dunia ni, dia sentiasa ada bahagian-bahagian malam dia. Betul? Jadi Allah sentiasa ada kat bumi ke? Sebab sentiasa ada bahagian malam, sentiasa ada bahagian hujung malam. Maka adalah golongan ya tak ya juga oh, ni hadis ni tak betul. Subhanallah, ini gara-gara nak menggunakan akal kamu yang dangkal untuk nak memahami sifat-sifat Allah, untuk nak memahami kebesaran Allah. Allah lagi jauh daripada hebat daripada apa yang kamu bayangkan. Tidak ada benda yang mustahil. Bagi kamu seolah-olah mustahil. Kamu kata kalau dunia ni dah 24 jam, ada bahagian di dunia tu malam atau hujung malam, maka akhirnya Allah ada sentiasa ada dekat bumi, maka Allah tinggalkan tempatnya, tinggalkan arasnya, lalu dia faham, maknanya kalau kita, siapa yang doa kat arash, tak ada sesiapa, Allah tak ada, outstation. Subhanallah. Kalau pergi pejabat, dia kata tengah rehat ke, waktu lunch ke, kata subhanallah, kamu yang menyamakan Allah dengan makhluk. Ada kata macam tu, ketuk pejabat tak ada orang. Apa ni? Sangat-sangat perkataan biadab, ya, pemahaman yang sangat sesat, ya. Maka kita memahaminya, kita meletakkannya sejajar dengan apa yang layak bagi Allah, ya. Tentang jari jemari Allah tadi tu, ya, hadisnya sahih daripada riwayat Imam Muslim, ya, tentang hadis Allah turun ke langit bumi, hadis sahih daripada riwayat Imam Muslim, ya. Maknanya tidak ada kemusykilan tentang kesahihannya, hadisnya sahih, ya. Tentang nas yang ketiga, Allah turun pada hari kiamat, pada hari Arafah, ya. Sebelum tu, tentang yang hadis nas yang kedua, Allah turun ke langit bumi, ia daripada riwayat Bukhari, Muslim, bukan Muslim saja, ya. Allah turun pada hari Arafah, sahih, hadis sahih riwayat Muslim, ya. Allah mencipta Adam, ya, daripada, sekejap, ni ada nas yang ke depan ke belakang ni, ya. Pada hari kiamat, ya, hadisnya adalah mutawatir. Allah turun, datang menghadap manusia pada hari kiamat. Ini bukan saja sahih, bahkan mutawatir, ya.
Allah akan berbicara dengan manusia, dengan hamba-Nya untuk urusan hisab dan pembalasan baik dan buruk, ya. Berkenaan tentang jika engkau mendekatiku dengan berjalan, maka aku akan berlari anak, ya. Allah berlari anak. Ini tentu sahaja akan dinafikan dan ditakwil dan diselewengkan maksudnya oleh ahli-ahli kalam. Tetapi di sisi kita menetapkannya, ya. Tak ada yang susah, ya, yang payah untuk nak faham. Kekalkan seperti mana maksud zahirnya, dan kita serahkan maksudnya dengan apa yang layak dan agung bagi Allah. Dan hadisnya sahih daripada riwayat Bukhari, Muslim, ya. Kita lihat di bawah tu, Allah menciptakan Adam dalam bentuknya, ya. Allah menciptakan Adam dalam bentuknya. Penterjemah di situ dia memilih untuk menulis perkataan nya tu, n tu dengan huruf besar, ya. Yang mana kalau pembaca-baca, dia akan memahami bahawa nya tu maksudnya Allah. Sedangkan di sini ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama, ya. Ada yang memahami nya itu dengan erti Allah, dan ini yang dipilih oleh Syekh bin Baz dan Syekh Uthaymin, ya. Tetapi Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, dia memilih pendapat yang mengatakan bahawa Allah menciptakan Adam dalam bentuk nya dengan n tu dengan huruf kecil, kembali kepada Adam sendiri. Allah menciptakan Adam dalam bentuk seperti mana Adam dicipta, maksudnya, ya. Kalau kita faham dalam maksud yang kedua seperti yang dipilih oleh Syekh Al-Albani, maka tidak ada timbul kemusykilan, tidak ada tashbih, tidak ada penyerupaan Allah dengan makhluk, antara Adam dengan Allah. Boleh faham? Ya, kerana Nabi kata Allah menciptakan Adam dalam bentuk seperti mana Adam dicipta. Maknanya tak adalah persamaan antara Allah dengan makhluk. Dia ada timbul persoalan persamaan kalau kita faham Allah menciptakan Adam dalam bentuk Allah. Itu jelas ada persamaan, ya. Tetapi Syekh bin Baz dan Syekh Uthaymin dalam mereka menjelaskan, mereka kata yang dimaksudkan sama sekali bukan persamaan, ya. Sama sekali bukan persamaan. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah dari segi umum, penciptaan Adam atau manusia secara umum. Di mana kalau kita lihat manusia ada wajah, ada tangan, ada kaki, dan secara amnya Allah ada macam tu. Seperti yang kita sedia maklum dalam nas-nas yang lain, bahawa Allah ada wajah, Allah ada tangan, bahkan jari, jemari. Allah ada kaki, ya. Manusia ada begitu juga. Maka ada persamaan secara umum, atau paling tidak kita kata dari segi perkataan itu ada sama. Wajah-wajah, kaki-kaki, tangan-tangan. Maka itu yang dimaksudkan. Adapun dari segi hakikat, antara wajah Allah dengan wajah manusia, wajah Adam AS, tangan dan kaki dan yang lain, beza segala beza. Dan mereka juga mengatakan bahawa hadis ini Allah menciptakan Adam dalam bentuknya, maknanya bentuk Allah, ini sebagai dengan erti kemuliaan, satu kemuliaan buat Adam dan manusia. Yang mana ini pun kita sedia maklum bahawa manusia adalah ciptaan Allah yang dimuliakan, ya. Walaqad karramna bani Adam, dan sesungguhnya anak-anak Adam telah dimuliakan, ya, atas makhluk-makhluk yang lain, ya. Nah, itu kena fahamlah, ada perbincangan tentang dua pendapat tadi tu, ya. Di bawah tu saya melihat nas yang terakhir, saya melihat Tuhanku, Nabi kata, saya melihat Tuhanku dalam bentuk yang paling indah, ya. Saya melihat Tuhanku dalam bentuk yang paling indah. Apa yang boleh difaham, yang pertama sekali yang perlu kita faham, ya, yang dimaksudkan di sini sama sekali bukan Rasulullah melihat Allah di dunia dalam keadaan jaga.
Bukan. Yang dimaksudkan di sini adalah daripada sudut saya melihat Tuhanku, maknanya dalam mimpi. Ya. Kerana tentang masalah melihat Allah, adakah Allah boleh dilihat di dunia oleh manusia, dalam perkara yang berikut nanti, perkara yang 51 ada dibincangkan oleh Imam Al-Barbahari. Nanti kita akan bincangkan dengan lebih jelas, dengan lebih lanjut tentang masalah melihat Allah. Adakah manusia atau Nabi Muhammad pernah melihat Allah di dunia? Jawapannya tidak, bahkan itu mustahil. Ya, ada perbincangan lanjutnya. Ya. Baik, jadi hadis saya melihat Tuhanku dalam bentuk yang paling indah, hadisnya sahih daripada Imam Ahmad, ya. Dan dalam hadis ini ada penetapan bentuk, bahawa Allah ada bentuk, ya. Ada zat dia. Bukan Allah ni di mana-mana, seolah-olah Allah ni tersebar semua macam asap. Tak tahulah dia orang kata asap atau tidak. Itu perkataan tu pun kena hati-hati. Nanti kita melemparkan satu tuduhan atas mereka, ya. Macam Allah ni macam maknawi. Ya, tidak ada. Sebab mereka kata Allah tak bertempat, Allah di mana-mana. Kita nak bayangkan pun tak terbayang juga. Tak macam mana dia orang bayang pun kita tak tahu juga. Dia orang ahli akal. Macam mana dia orang menggunakan akal mereka untuk nak faham benda tu, kita tak tahu. Allah di mana-mana, Allah tak bertempat. Duduk terenung 3 hari 3 malam tak faham juga. Dan kita ragu mereka ni pun faham. Ya. Maka akhirnya kita kata bentuk Allah itu, saya melihat Tuhanku dalam bentuk yang paling indah. Bentuk itu kita tetapkan bahawa Allah ada bentuk, Allah ada zat. Allah ni bukan satu benda yang maknawi yang tidak boleh dilihat, ya. Tetapi bentuk itu kita kata sejajar dengan kebesaran dan keagungan Allah, ya. Itu prinsip dan kaedah kita, ya, dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Satu prinsip yang cukup mudah dan jelas, tidak ada kemusykilan, tidak ada apa yang nak payahnya, tidak perlu sampai nak memerah otak, nak memikir apa maksud wajah, apa maksud jari jemari, sehingga nak perlu takwil, ya, dan sebagainya, ya. Kita lihat Imam Al-Barbahari kata masih banyak hadis-hadis yang serupa dengan ini. Maknanya nas-nas tentang ayat-ayat sifat-sifat Allah ni cukup banyak, ya. Maka hendaklah anda menerima, terima, taslim, perkataan dia taslim, daripada perkataan Islam tu. Islam tu apa artinya? Berserah. Maknanya menerima, berserah diri, menerima Islam tu. Bukan masuk Islam dengan bersyarat, dengan letak syarat-syarat, dengan letakkan batasan-batasan yang tertentu. Itu semua bertentangan dengan erti Islam kita, ya. Ya, dengan menerima, membenarkan, kita benarkan nas-nas Al-Quran dan hadis, termasuk dalam nas-nas berkenaan tentang sifat-sifat Allah. Benarkan. Allah kata ada wajah, benarkan. Jangan kata itu sama dengan makhluk. Jangan, ya. Dan tafwid. Ini perkataan tafwid ni kena ambil maklum sikit, kena ambil perhatian. Tafwid ni maknanya menyerahkan. Apa artinya menyerahkan? Maknanya diserahkan maksudnya atau bagaimananya. Dia ada dua maksud. Tafwid ada dua maksud. Satu maksud yang batil dan satu maksud yang benar. Kena ambil berhati-hati. Kita ahlu sunnah, kita tafwid, tetapi dengan erti yang benar, bukan batil. Ini kena ambil perhatian. Sebab bahkan ramai tokoh-tokoh pun mereka menganggap bahawa golongan salaf ni mereka tafwid. Mereka serahkan erti nama-nama dan sifat-sifat Allah ni kepada Allah. Nampak bunyi macam betul kan? Tapi dia ada maksud yang betul dan ada yang salah. Baik, kita lihat. Tafwid dia ada dua maksud. Jika yang dimaksudkan ialah
diserahkan ertinya kepada Allah. Apa maksudnya? Bila kata-kata wajah, kita tetapkan maksud wajah tu, tetapi erti wajah tu kita tak tahu. Kita serahkan kepada Allah. Wajah tu apa artinya? Tak tahu. Ini maksud batil. Sebab wajah kita tahu maksud wajah. Dia bukan perkataan-perkataan tanpa erti. Maka ini, kalau ada maksudnya kita serahkan maknanya secara total kepada Allah dengan erti kita tak faham maksudnya, ini pengertian tafwid yang batil. Dan ini bukan pegangan kita. Ada yang memahami bahawa Ahlus Sunnah, orang salaf, mereka tafwid dengan erti ini. Jangan terkejut. Sehingga boleh kita sebut nama Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia tuduh bahawa salaf membawa pendekatan ini. Dr. Yusuf Al-Qaradawi, seorang tokoh yang hebat, bila dia menjelaskan pegangan salaf, dia kata pegangan salaf tafwid dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, dengan diserahkan erti nama-nama dan sifat-sifat Allah itu kepada Allah. Dia pun menjahili pegangan salaf. Jangan terkejut. Kejahilan tu dia tak kenal orang. Sehebat mana pun dia boleh jahil. Maka pengertian tafwid terhadap salaf dengan pengertian seperti ini adalah batil. Diserahkan maknanya kepada Allah secara total. Ini maksud yang batil. Maksud yang benar tentang tafwid adalah maknanya kita faham, tetapi bagaimananya atau kaifiatnya itu kita serahkan kepada Allah. Maka kita tetapkan wajah itu bagi Allah, tetapi bagaimana wajah Allah, bagaimana jari-jari Allah, tangan-tangan Allah, kaki-kaki Allah, itu kau jangan tanya aku dah. Jangan tanya aku, kerana kita tak tahu. Bahkan Allah pun tak jelaskan perincian dia. Rasulullah pun begitu. Maka kita serahkan bagaimana itu kepada Allah. Kita tak tanya. Boleh, insyaAllah. Itu maksud tafwid yang benar, ya, yang ramai keliru tentang pegangan salaf dalam hal ini, ya. Ya. Baik. Tanpa menafsirkan, ya, tanpa menafsirkan dengan hawa nafsu. Kalau kita tafsirkan nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan wahyu, dengan pengertian yang benar, itu betul, ya. Mana kita tetapkan sebagaimana zahirnya, kita tafsirkan sebagaimana zahirnya, itu benar, ya. Tetapi kalau ikut hawa nafsu, ya, hawa nafsu maknanya tanpa ilmu, ya, ikut logik akal semata-mata, tanpa panduan wahyu, maka itu adalah batil, ya, tanpa menafsirkannya dengan hawa nafsu atau akal semata-mata. Kerana mengimaninya hukumnya wajib. Beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah seperti mana dalam ayat Quran dan hadis, apa hukumnya? Hukumnya wajib. Kerana itu adalah apa yang diturunkan ke atas kita, ya, menjelaskan tentang hakikat Allah. Hukumnya wajib. Barang siapa menafsirkannya dengan hawa nafsu atau menolak, ya, atau menyelewengkan maksudnya, maksud zahirnya, seperti mana pendekatan Asy'ariyah dan Maturidiyah, dia termasuk kelompok Jahmiyah. Nak tak nak, ya. Jahmiyah ni kumpulan ahli kalam yang paling ekstrim, paling sesat. Bahkan dia kumpulan yang paling awal muncul. Ahli kalam bermula dengan Jahmiyah, nisbah kepada Jaham bin Safwan, wafat tahun 128 Hijrah. Awal, dia datang awal. Cuma bila dia datang, dia muncul tu, dia punya ajaran dia, fahaman dia tak terlalu tersebar, apatah lagi mendominasi negara-negara Islam. Tidak. Para ulama salaf semua menyanggah, menolak, ya, pegangan Jaham bin Safwan ni. Tetapi tersebar juga, ya.
Dan akhirnya terus bertambah, ya. Terus bertapak, ya. Jadi nak tak nak, Asy'ariyah dan Maturidiyah ni dia ni boleh kita kata adik lah. Adik Jahmiyah. Mula datang Jahmiyah, lepas tu Mu'tazilah. Dia pun berpecah sama dia orang pun, dia orang tak sepakat juga. Kan? Jahmiyah, lepas tu datang Mu'tazilah, lepas tu datang Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ya. Jadi Imam Al-Barbahari kata mereka ni semua sebenarnya adik-adik beradik, cuma lain bapa lain mak kot. Ya. Nah, itu maksud dia. Dia termasuk dalam kelompok Jahmiyah. Ya. Walaupun ada sedikit perselisihan di kalangan mereka, tetapi asas perselisihan atau sebab perselisihan mereka ataupun pegangan mereka, prinsip mereka sebenarnya sama. Mendahulukan akal, ikut hawa nafsu, dan menolak pendekatan salafus salih. Ya. Boleh ya? Minta maaf lah, mungkin ada sikit pencian, mungkin kadang-kadang berat sikit. Tapi tak apalah, kadang-kadang kita pun kena ambil tahu jugalah, supaya jangan kita keliru, supaya jangan kita menjadi seperti burung kakak tua, sebagaimana ramai masyarakat di luar mengatakan, bila dengar tuduhan-tuduhan dilemparkan, ya, Wahabi, dia pun ikut je, Wahabi, seperti burung kakak tua. Oh, Wahabi ni menyamakan Allah dengan makhluk. Apa? Dakwaan yang sangat batil, tak berasas. Tapi ramai masyarakat, oh, Wahabi menyamakan Allah dengan makhluk. Wahabi kata Allah ni Ada tangan. oh, Wahabi ni Allah ni macam manusia. Allah dia duduk, dan duduk dia macam ni. Dia boleh buat tasbih lagi, kan? Dan bila macam-macam lah, ya. Ada sampai bertindak lebih. Habis kalau Allah ni duduk, kalau tarik kursi tu Allah jatuh lah. Apa? Dia mana tak senonoh, sangat-sangat tak beradab, ya. Tak beradab. Malaysia, the belief is yang tangan dia, zat dia, or Malaysia, the belief Asy'ariyah, pegangan kebanyakan masyarakat, kebanyakan mereka takwil. Semua ni takwil. Tangan maksudnya nikmat Allah. Allah memberi dengan tangannya, maknanya Allah memberi dengan nikmatnya. Ada kudrat. in general, you talk to somebody, say Allah ada tangan, dia will Memanglah. Sebab general ialah mereka, pengaruh Asy'ariyah tu cukup tersebar. Kerana dakwah Asy'ariyah sudah lama bertapak di Malaysia. Ya. Banyak sebab lah. Antaranya kerana ramai yang datang daripada ustaz-ustaz dulu, ramai datang daripada Azhar, ya, Universiti Azhar di Mesir. Dan Universiti Azhar ni memang ada, itu adalah antara tapak penyebaran Asy'ariyah. Dia ada sejarah dia lama, dan kita hanya mewarisi saja, kita hanya mendapat kesan. Tapi bila kita tahu sebab dan sejarah, kita takkan rasa heran, ya. Jadi Islam ada hikmah Allah kerja dia semua ada hikmah, tinggal kita tahu atau tak tahu. Islam datang, Islam yang sampai kepada Malaysia adalah Islam Asy'ariyah dan Sufi tarikat. Semua itu yang sampai kepada Malaysia. Bahkan kita kata di mana ada Asy'ariyah, di situ ada Sufi. Pada dulu sebelum ni ada kita buat kuliah kat sini kan, tentang kait antara Sufi dan Asy'ariyah. Kenapa mereka saling memerlukan antara satu sama lain? Boleh kita. Kenapa mereka perlu? Kenapa orang Asy'ariyah dia perlu kepada Sufi? Dia perlu kepada tasawuf. Ya, ada sebab. Ya. Kerana mereka menjahili hakikat akidah. Kerana mereka jahil tentang Allah. Gara-gara mereka takwil. Semua wajah Allah, tangan Allah, kaki Allah, mereka takwil. Bila tanya Allah kat mana, dia kata di mana-mana. Akhirnya mereka tak tahu Allah di mana. Mereka tercicir Allah. Allah tak mencicir mereka. Mereka mencicirkan Allah. Akhirnya mereka tak tahu Allah di mana. Macam ini tashbih pula nanti dia kata. Tak payahlah macam-macam. Jadi akhirnya mereka tidak kenal Allah. Bila mereka tak kenal Allah, akidah mereka tidak kuat.
ya, jiwa mereka tidak mantap dengan akidah dan tauhid. Akhirnya ada kekosongan dalam jiwa mereka, ya. Dan kekosongan itu akan menimbulkan perasaan tidak tenang, akan timbul perasaan mencari-cari. Kerana tauhid adalah sumber ketenangan, percaya atau tidak. Nah, itu orang kafir banyak bunuh diri kan, kerana mereka tidak tenang, kerana mereka tidak ada tauhid. Maka orang-orang Asy'ariyah ni hati merasa tidak tenang, rasa cemas, rasa gundah gelana, tak ada tempat nak bergantung, kosong, jiwa kosong, ya. Maka mereka mencari-cari. Maka datang sufi, kononnya sebagai penyelamat. Kamu nak mencari Tuhan, masuk sufi. Kita ada peringkat-peringkat yang perlu dilalui. Peringkat bawah sekali, syariat. Syariat untuk orang biasa, untuk lembu-lembu kat luar sana. Minta maaf lah, saja nak bagi faham sikit. Syariat ni untuk orang biasa, untuk orang awam. Kamu masuk tarikat, itu adalah peringkat pertama dalam organisasi kita ni. Kita ni tarikat. Masuk tarikat untuk naik terus ke makam yang lebih tinggi, iaitu hakikat. Hakikat ni maknanya kau sudah faham hakikat sesuatu tu. Hakikat itu maksud dia. Hakikat dunia, hakikat diri kamu. Kamu tak kenal diri kamu sebenarnya, sebab tu kamu tak tenang. Kamu tak kenal dunia, hakikat dunia ni. Kamu terus bergelumang dengan material, benda-benda dunia. Kamu tak kenal hakikat dunia, sebab tu kamu tak tenang. Maka kamu kena sampai kepada hakikat untuk lebih faham. Dan kemuncak segala kemuncak adalah makam yang paling tinggi adalah ma'rifat. Kita ada syariat, tarikat, hakikat. Makam paling tinggi adalah ma'rifat. Apa tu ma'rifat? Dia kembali kepada perkataan Arafah maknanya tahu. Maknanya penat tu untuk nak sampai ke makam yang tinggi, untuk ma'rifat, untuk kenal Allah. Dia baru kenal Allah. Percaya atau tidak? Kerana selama tu dia tak kenal Allah. Kenapa? Gara-gara kau duk takwil nama-nama dan sifat-sifat Allah lah. Kau duk nafi. Akhirnya tak tahu siapa Allah. Tapi dalam sufi dia baru sampai makam makrifat, dia baru kenal Allah. Tetapi ternyata bahawa dia mengenal Allah dengan cara yang salah juga. Akhirnya dia tak kenal Allah pun. Kerana barang siapa yang kenal Allah, dia akan terus bertambah ketakwaan, dia akan terus bertambah takut dan berharap kepada Allah. Tetapi ternyata bahawa lain cerita golongan tarikat yang sampai kepada makam ma'rifat ni. Bila dia sampai makam ma'rifat, dia tak payah solat pula dah. Patutnya kau lagilah banyak solat seperti mana Rasulullah. Betul? Rasulullah kalau dalam ikut definisi sufi, dialah yang telah sampai kepada makam ma'rifat. Dan dialah yang paling bertakwa, paling kuat ibadah, solat, qiyamul lail, semua sampai kaki bengkak. Awak ni lain pula. Lain agama kamu bawa. But how they get to one level to another, but certification. Ada semua proses. So kamu jangan terkejut. Dia punya serban itu ada maksud, jubah yang dipakai ada maksud. Macam dalam polis lah. Polis kan dia ada caleg 1, 2, 3, lepas tu tukar bintang pula. Lepas dah tukar bintang, dia tukar jadi mahkota. Lepas mahkota, kereta, tak apa benda, roket. Itu semua dia punya makam-makam je lah. Dalam sufi pun begitu. Jangan terkejut. Dia punya bagi selendang tu, itu ada maksud tu. Itu dia punya itu macam kebesaran-kebesaran yang diberikan lah oleh Raja Sultan. Ni color itu, dia kena sini, jangan letak sini, nanti kena lempang dengan syekh tu. Tak sini. Lepas tu dah macam mana, dia lilit ke macam mana, tak tahulah. Sebab tu Syekh Albani dia ada satu cerita ada masa ni. Ada cerita berlaku pada zaman Syekh Albani Allah di Jordan. Apabila Syekh Albani dia dakwah kepada sunnah, dakwah kepada salaf, Syekh Albani kata pada satu tahap dakwah sunnah tu sangat tersebar di Syria.
Syria. Syekh Albani dulu tinggal di Syria. Dah tersebar sangat. Syekh Albani kata pada satu tahap hampir saja Syria itu bertukar jadi sunnah. Subhanallah. Syria bertukar jadi sunnah, negara sunnah, kerana kuatnya dakwah sunnah. Dakwah salaf ni satu dakwah yang sangat kuat sebenarnya. Dia tak perlu kepada senjata, tak perlu kepada jawatan-jawatan tinggi, tak perlu. Dakwah sunnah ni kekuatan dia adalah pada Quran dan hadis. Kerana itu adalah kekuatan, segala kekuatan. Maka Syekh Albani kata Syria itu hampir bertukar menjadi sunnah. Syria. Sebab Jordan tu datang dia hijrah kemudian. Jadi ini tentu sahaja tidak menyenangkan golongan-golongan agama yang berjawatan, yang memakan gaji daripada kalangan jabatan-jabatan agama, pegawai-pegawai jabatan agama, pegawai-pegawai di badan-badan agama lah. Yang paling top sekali, yang merasa paling tak senang ialah mufti. Kerana dakwah sunnah bila dia tersebar, percaya atau tidak, dia akan membuatkan orang-orang tak sunnah merasa tak senang lah. Itu memang lumrah. Kerana itu adalah punca makan minum dia. Mereka ni adalah golongan penjual agama. Pergi jadi tekong doa, tekong tahlil, dapat fulus. Tapi bila awak kata tahlil ni tak betul, doa berjemaah ni tak betul, nanti lama-lama orang tak panggil dia, nanti habislah tak ada fulus. Dunia semudah itu sebenarnya. Maka mereka, golongan penjual-penjual agama ni, mereka merasa tak senang dengan dakwah sunnah. Yang paling atas ialah mufti Syria ketika itu. Maka dia menghasut pemerintah. Dia menghasut pemerintah, dia menghasut ketua polis di waktu itu supaya mengambil tindakan bahawa Syekh Albani ni dia membawa pecah belah, dia membawa ajaran baru. Masyarakat kita dah berpecah belah sekarang ni. Semua dah tinggalkan adat yang kita waris, yang bidah-bidah yang Islam. Dia tak ada panggil bidah lah. Benda yang kita selama Nabi buat ni dah ditinggalkan. Masyarakat dah berbalas sama mereka. Maka dia hasut ketua polis di Syria tu, ketua polis negara Syria lah, supaya ambil tindakan. Jadi ketua polis dia penjawat awam, dia kena ambil tindakan lah. Dah ada komplain, kena ambil tindakan. Maka dia bertemu dengan Syekh Albani. Dan ini Syekh Albani cerita lah. Jadi ketua polis berjumpa dengan Syekh Albani dan mengatakan bahawa aku ni tak dapat apa, nak buat apa, dah ada komplain, Tok Mufti dah komplain kat engkau, dan disuruh supaya aku ambil tindakan. Dan di sini, ini point cerita dia lah. Tok Mufti meminta daripada aku supaya aku menarik, dia kataan bahasa Arab dia al-kiswah al-ilmiyah, pakaian kebesaran ilmu engkau. Itu terjemahan dia lah. Pakaian kebesaran ilmu engkau. Tauliyah lah, tauliyah. Pakaian tauliyah. Mungkin kita tak faham, sebab kita ni tak masuk makam. Orang sufi, mufti itu sufi, pakaian dia semua ada pakaian kebesaran dia. Kalau murid baru masuk, dia pakai biasa je lah. Ni yang pakai biasa ni semua murid-murid biasa lah. Jauh sikit, dia pakai jubah. Lepas dah jubah, dia pakai selendang macam ni. Lepas tu serban sekali lilit, contohlah. Makin besar, makin besar lah dia punya serban ke atas tu. Itu pakaian kebesaran ilmiah. Maka ketua polis Syria tu ditugaskan supaya menarik pakaian, dilucutkan pakaian kebesaran ilmiah pada Syekh Albani. Jadi bila polis tu pun tak faham apa maksud itu, sebab dia bukan sufi pun, dia hanya penjawab awam. Tapi dia kata kat Syekh Albani gelak lah. Kata, kau faham ke apa yang Tok Mufti minta kau buat? Suruh tarik pakaian kebesaran. Ini pakaian aku ni ha. Kau tarik aku pakaian aku ni, aku jadi telanjang lah. Jadi ketua polis tu pun gelak lah sama-sama. Apalah Tok Mufti ni merepek. Tapi ketua polis tu kata, nak tak nak, aku terpaksa ambil tindakan.
Tok Mufti tu minta, di samping menarik pakaian kebesaran, dilucutkan pakaian kebesaran, Tok Mufti tu minta supaya aku banish buang daerah. Bahkan Tok Mufti tu memilih satu tempat memang kat hujung kampung sana, tak ada orang macam tu. Tapi aku takkan buat macam tu. Ketua polis tu kata, dia ada perasaan rahmat lagi lah, lebih daripada Tok Mufti tak guna tu. Tapi ketua polis tu kata, nak tak nak, aku terpaksa minta daripada engkau supaya engkau berhenti dakwah tu. Maknanya senyap-senyapkan sikit macam tu lah. Jadi ketua polis tu faham. Bila ketua polis ni kadang-kadang lebih tahu daripada mufti tentang apa yang disampaikan, kerana dia ada dia punya special branch dia kan. Tulis apa segala dakwah Syekh Albani. Adakah Syekh Albani mengajak kepada angkat senjata supaya bergaduh, supaya memerangi pemerintah, supaya menimbulkan perbalahan, buat kacau hidup? Tak. Dakwah sunnah ni terbalik sama sekali. Dakwah sunnah ni adalah dakwah Islam, adalah dakwah rahmat. Mengajak kepada perdamaian, mengajak kepada kesatuan, mengajak kepada saling kasih mengasih, mencegah, menegah daripada caci maki, menegah daripada fitnah, menegah daripada kata buruk sesama orang Islam. Itu dakwah sunnah, ya? Jadi itulah dia. Apa kita cerita pasal ni, lupa dah sebab ni. Ni tentang makam tadi itulah, ya. Baik, saya ingat cukup sekadar itu. Baik, kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.